Okey, kita sambung soalan 9B. Okey, Ahmad menjalankan suatu eksperimen makmal dengan menambahkan ketulan kalsium karbonat secara berlebihan ke dalam asid hidroklorik. Isi padu gas karbon dioksida yang terbebas dikumpulkan dalam pisyagari gas dan isi padu direkod pada setiap selang masa 30 saat selama 3 minit dan 30 saat. Jadi ini kita ada jadualnya. Bermula daripada 0 saat sehingga 210 saat. Kita ada isi padunya. Dan soalannya, berdasarkan jadual 8, plotkan graf isi padu gas melawan masa. Gunakan kertas graf yang disediakan pada halaman belakang. Jadi lukislah. Macam kamu lukis graf dalam maths, matematik. Jadi macam biasa kita tahu sebelum ni, apa-apa soalan yang berkaitan dengan bahan tindak balas, kita buat dulu persamaan kimianya. Jadi kita ada asid hidroklorik yang bertindak balas dengan kalsium karbonat berlebihan. Apa hasilnya? H akan bertindak balas dengan karbonat menghasilkan H2O dan CO2. Manakala Ca bertindak balas dengan Cl menghasilkan CaCl2. Jadi di sini kita kena seimbangkanlah. Di sini ada 2 Cl2, H pun ada 2. Jadi kita letaklah 2 di hadapan HCl. Barulah dia seimbang. Jadi pada graf yang kita diberi, kita perlu melukis, memplotkan graf isi padu melawan masa. Maksudnya apa di sini? Maksudnya isi padu berada pada paksi Y. Isi padu dan unitnya. Lepas tu masa berada pada paksi X. Masa dan unitnya. Kita nampak kita punya data untuk masa, kita tulislah ikut urutan ini. Dia sudah ikut urutan, kita tulislah 0, 30 sampailah 210 pada paksi X di bawah ni. Dan untuk paksi Y, kita ada isi padu gas dalam sentimeter padu. Tadi masa dalam saat, di sini kita tulis. Jadi dia bermula daripada 0 hingga 42. Jadi kita ambillah 0 hingga 45. Buat macam dalam matematik, dia punya skala mesti beturutanlah dan sama. Jadi kita boleh ambillah 10-10 ke 5-5 ke, mana yang kita rasa senang untuk kita kira. Dan pastikan graf kita itu kalau boleh 3/4 daripada kita punya luas graf ni. Mau daripada hujung ke hujung pun boleh, lagi bagus. Lagi besar lagi bagus. Yang penting kita punya skala tu konsisten lah. Dia punya nilai-nilai skala tu. Jadi ini contoh skema yang diberi. Untuk paksi X, kita ada unit 30 sampailah 210. Seperti yang dalam jadual yang kita diberi. Masa dalam kurungan ada saat. Lepas tu untuk paksi Y, kita kena buat dia sekata. Jadi kita gunakanlah 5, 10 sampailah 45. Yang penting graf kita ini besar. Jadi lepas tu kita plotkanlah. Bila masanya 0, isi padunya pun 0. Itu dia letak di sini, dia letak X di sini. Bila masanya 30, isi padunya 25.9. Jadi kita boleh genapkan kepada 26. Kita letak tanda X di sini. Lepas tu bila 60, kita boleh tukarkan dia kepada 37. Jadi bila 60, 37. Ataupun 36.5. Mana kita boleh tengok? Kita tengoklah. Kalau kita boleh plotkan 36.5, plotkanlah 36.5. Dan seterusnya sampailah saat ke 210, bacaan isi padunya 42. Lepas tu kita buatlah garisannya. Dia punya lengkungan graf ni dengan kemas.
Jadi apa markah yang kita dapat? Dari mana markahnya? Markah pertama, kita akan dapat bila kita labelkan paksi X dan paksi Y. Markah kedua, bila kita perutkan titik-titik tu, yang ada XX ni. Dan markah ketiga, kita lukis garisan graf tersebut. Dapatlah kita 3 markah untuk graf. Berdasarkan graf yang diplotkan, hitung kadar tindak balas pada minit pertama. Jadi soalannya ni, kadar tindak balas pada minit pertama. Tiada perkataan purata. Bila tiada perkataan purata, kita kena lukis tangent pada graf. Jadi graf kita tadi, yang ini yang skema sudah buatkan kita punya tangent. Tapi kalau cikgu lah, cikgu akan buat tangent itu besar, yang mana dia punya kepanjangan ni, mesti lebih kurang sama daripada yang di atas kepada yang di bawah ni. Dan cikgu suka ambil yang senang dibaca. Contohnya sekarang ni cikgu gariskan, cikgu ambil tengah-tengah, di antara 90 dengan 120. Dan ini pun cikgu ambil tengah-tengah di antara 0 dengan 30 supaya kita senang baca. Kalau kita ambil titik di mana-mana, kita kena kira lagi betul-betul. Kalau salah kira nanti kita punya jawapan pun salah. Kita kena kira bacaannya tu betul-betul. Jadi untuk kita punya bacaan di X. Bacaan di X bagi yang titik ini, di antara 0 dengan 30, nilainya ialah 15. Manakala untuk di Y ini, di antara 25 dengan 30, titik tengahnya ialah 27.5. Jadi kita punya bacaan untuk yang titik yang pertama adalah 15 untuk paksi X, untuk paksi Y-nya 27.5. Jadi untuk bacaan titik yang kedua ni, yang di atas ni, nilai X adalah antara 90 dengan 120. Titik tengahnya adalah 105. 105. Lepas tu, paksi Y-nya, dia ngam-ngam 45. Jadi, bacaan untuk paksi X 105, bacaan untuk paksi Y 45. Jadi kita sudah jumpa kita punya X1, Y1, X2, Y2. Dapat kita punya X1, Y1, X2, Y2, kita boleh kira kecerunan. Kecerunan itulah dia punya kadar tindak balas pada minit pertama. Jadi tadi di sini kenapa kita buat tangent pada minit ke sini? Kenapa kita buat tangent di sini? Sebab soalan minta pada minit pertama. Minit pertama dia adalah 60 saat. Jadi kita kena buat tangent yang sama titik pada 60 ini. Jadi kita buat tangent di situ. Itulah kenapa kita buat tangent di sini. Jangan buat tangent di titik lain. Kita kena buat yang ngam-ngam pada minit pertama, iaitu pada saat ke-60. Jadi kita kiralah, macam matematik juga, Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Satu markah. Dan jawapan akhir beserta unit ada 1 markah. Jadi ini setiap pelajar biasanya nilai kecerunan ini tidak sama. Kerana lain pelajar, lain tangent yang dia buat ni, bacaannya pun berbeza. Jadi walaupun jawapan kamu berbeza, tapi tidak jauhlah pemeriksa akan terima juga. Dia ada range yang berapa, daripada bacaan berapa ke berapa dia akan terima dia punya nilai ini. Jadi nilai ini berdasarkan tangent yang kita buat. Kalau soalan minta kadar tindak balas pada minit ke berapa, tiada perkataan purata, kamu kena buat tangent dan kira kecerunan. Jadi dapatlah 2 markah untuk soalan 9B2 ini. Jadi kita punya perbincangan untuk 9B sudah selesai.